Selamat datang ke channel saya, channel Excelsior. Hari ini saya akan tunjukkan kepada anda cara-cara nak gunakan function VLOOKUP. VLOOKUP ni adalah satu function yang memang mantul, memang mantap, sangat berguna. Okay, basically function ni digunakan untuk mencari. Okay, jom kita start pada intro. Okay, Excel VLOOKUP. VLOOKUP ni dia termasuk dalam kategori function cari dan rujuk, lookup and reference. Kalau kita tengok dekat formula lookup and reference, kita boleh jumpa VLOOKUP dekat sini. Okay. So, apa yang VLOOKUP ni buat? Okay, VLOOKUP ni, dia imbas nilai rujukan paling kiri dalam keadaan berdekat, which is vertical. Sebab tu nama dia VLOOKUP, vertical lookup. Okay, dia akan cari di sini dekat belah kiri, dia akan cari nama dan kita boleh assign dia untuk cari kat kolom nombor berapa ke kanan. Dia akan, sebab tu saya ada arrow kat sini, ke bawah dia akan cari nama ataupun apa-apa nilai kita, dan dia akan cari nilai yang ke kanan dia. Okay, sebagai contoh, okay, kita cari Romzi. Okay, kita cari Romzi. Kita nak row yang kelima. So, 1, 2, 3, 4, 5. So, kita akan dapat 51 kat sini. Romzi 5 intersect 51. Okay. Okay, dia ada, VLOOKUP ni ada 4 sintaks, tapi ada 3 yang wajib, 1 tak wajib. Okay, nombor 1 adalah lookup value, which is kita akan pilih kat mana antara yang paling kiri. Lepas tu kita akan cari table array, maknanya apa table yang terlibat untuk kita cari benda ni. Dan kita akan pilih column index number, maknanya daripada kolom 1, 2, 3, 4, 5, 6 termasuk dengan nama-nama ni. Okay, dan range lookup. Range lookup ni adalah exact match atau approximate match. Okay, kat sini saya, kalau ikut saya akan bahagikan VLOOKUP ni kepada 2. Satu adalah exact match, which is padanan tepat, ataupun padanan anggaran, which is approximate match, ataupun bila data dalam data berskala. Tak apa, kita tengok contoh nanti. Okay, tapi basically VLOOKUP ni memang digunakan untuk mencari. Untuk cari apa? Kita nak cari nilai dalam table. Okay, kita start dengan contoh yang pertama. Okay, kita kat sini ada table jual-jual. Okay, ini sale dia orang lah. Minggu pertama, minggu 2, 3, 4, 5. Okay, so sekarang ni kita nak cari Aspa punya sale minggu ketiga. Okay, kita boleh start dengan sama dengan VLOOKUP tab. Okay, lookup value kita adalah Aspa, so kita boleh type Aspa. Cuma kita kalau text string, bila ada text macam Aspa ni, kita kena buka, ada pembuka kata Aspa, tutup, koma. Okay, kita masuk kepada sintak yang kedua, iaitu table array. Okay, table kita adalah, kita ambil daripada sini, Jamal, highlight semua sekali yang kat sini. Okay, koma, column index number, kita nak minggu ketiga, so 1, 2, 3. Tapi minggu ketiga, so kita tambah 4 sebab dia termasuk sekali yang nombor 1. So kita ambil 4, koma, kita ambil exact match sebab kita nak cari Aspa, maknanya kita cari Aspa juga. So tab, tutup kurungan, enter. Okay, betul tak kita check? Aspa minggu ketiga. Okay, ngam 4577. Okay, next. Romzi minggu kedua. VLOOKUP tab
Okay, kita nak cari Romzi. So kita type Romzi, koma. Sama juga. Okay, Jamal. Cara mudah dia, Ctrl Shift kanan, Ctrl Shift bawah, terlebih, Shift atas. Alright, koma. Kolom index number kita nak minggu kedua. So kalau minggu kedua, dia ada pada kolom nombor 3. So kita ambil 3, koma. Kita nak exact match, sebab kita nak cari Romzi dengan Romzi. Kita cari Romzi, dekat table pun kita nak cari yang Romzi. Saya nak kena sama. Tab, tutup kurungan, enter. Ok, kita check Romzi minggu kedua, 12192, ngam. Ok, kita cuba pula yang ketiga, Aspa. VLOOKUP, tab. Ok, kita nak cari Aspa. Ok, Aspa, koma. Table array sama juga macam tadi, Ctrl Shift kanan, Ctrl Shift bawah, terlebih Shift atas, koma. Kolom index number kita nak minggu keempat. So dia ada pada dalam kolom ke-5. So kita type 5, koma, sama exact match. Allah. Ok, tab, tutup kurungan. Ok. So dekat sini inilah adalah dia punya jawapan dia. Kita check Aspa betul tak? Aspa minggu keempat betul, memang sale sikit hari tu. Ok, ngam. So kat tepi ni, kat sebelah kanan ni adalah dia punya formula dia. Maknanya sama. Kalau kita tengok belah atas ni, formula kat sini adalah sama. Sebab saya tunjukkan untuk biar kita boleh nampak macam mana cara dia. Mana kita nampak dia punya. Yelah, kita boleh compare lah kan. Itu. Okay. Okay. Sekarang ni saya nak tunjuk cara nak guna. Okay. Sekarang contoh yang pertama juga. Tapi saya nak tunjukkan cara macam mana Excel ni kita boleh gabungkan dengan Okey, cara yang pertama, kita boleh tambah sel lah maknanya. Okey, sekarang ni kita nak cari jumlah Jamal minggu ke-5 tambah dengan Romzi minggu ke-3. Okey, apa yang kita boleh buat kat sini? VLOOKUP. Okey, tadi kat atas kita type macam ni. Tapi kalau kita ada value kat dalam sel lain, contoh macam Jamal kat sini, kita boleh lookupkan kat dia. Maknanya kita boleh refer kepada sel apa ni, C17. Okey, koma. Table array sama macam tadi, koma. Okey, Jamal minggu ke-5, maknanya dalam kolom yang ke-6. 6, kita tulis 6, exact match, tab, tutup kurungan, enter. Ok, kita dapat nilai dia 1087, ngam. Ataupun Romzi pula minggu ke-3, VLOOKUP, tab, Romzi, kita pilih Romzi. Kalau dah refer ni tak payah bubuh ni, tak payah pengikat kata, penutup kata. Table array sama juga, kita boleh select macam ni. Atau terkurang pula. Ok, koma. Kolom index number kita nak minggu ke-3. So dalam kolom yang ke-4, tutup kurungan, false, tab, tutup. Ok, kita dapat dua-dua nilai ni. So nak dapatkan total dia, alternate sama dengan, enter. So total dia kita boleh dapat selamba macam tu je boleh dapat. Okey. Okey, ini cara yang pertama kalau kita nak cari tu. Kita nak cari jumlah dia. Maknanya kita buat table macam ni. Lepas tu kita tambahkan dekat bawah. Okey, cara yang kedua adalah VLOOKUP. Kita nak Jamal sebab kita tak ada benda nak refer. Tak pun kita boleh refer pada atas ni.
Koma. Table array dia apa? Table array dia sama macam tadi. Okay. Koma. Column index number dia yang ke 6. Minggu ke-5, so kolom ke-6. Koma. Exact match. Okay. Jangan enter dulu. Kita boleh tambah straight. Kita buat lagi satu VLOOKUP untuk Romzi pula. Sama macam tadi. Step sama. Benda ni nak kena banyak praktis. So nak kena ulang-ulang. So kita buat je. Kita buat dia Romzi minggu ke-4, minggu ke-3, sorry, kolom ke-4. Tutup kurungan, false, tutup. Okey, ini baru tutup, baru kita enter. Kita akan dapat sama juga macam cara yang nombor 1. Nampak tak permainan dia? Semudah tu. Ini mungkin table yang kecil. And so kalau ikutkan boleh je kita ambil tambah macam tu je. Tapi kalau untuk data yang besar, cara tu dah tak efisien kalau kita nak tambah-tambah. Ya. Okey, sekarang kita akan masuk ke contoh yang kedua, iaitu contoh VLOOKUP menggunakan approximate match, iaitu padanan anggaran. Okey, sekarang ni kita ada dua table. Satu adalah table yang kita akan isikan. Kita nak cari dia punya grade dan status. Dan yang kedua ini yang paling penting, lookup table. Ini lookup table kita. Maknanya kita dah prepare 0 sampai 39G, 40 sampai 60, 66C dan seterusnya lah. So kita nak lookup gunakan markah matematik ni. Guna markah. Tadi kita guna exact match dekat teks, iaitu nama diorang. So sekarang ni kita gunakan markah. Okay. Kenapa dia approximate? Sebab sampel 9 ni tak sama dengan ni. Tak sama dengan, tak ada satu pun yang sama dengan VLOOKUP dengan markah kat sini, tapi dia mencari anggaran. Mana yang terdekat. Mana yang terdekat lah. Okey. Kita start Okey. VLOOKUP tab. Okey, lookup value kita markah matematik, so sampel 9. Table array kita ambil daripada sini sampai sini. Okey, shortcut dia Ctrl Shift kanan, Ctrl Shift bawah. Semudah tu. Koma. Dia dekat grade 1, 2. So dekat kolom yang kedua. Koma. Kita nak approximate match. True. Tab. Tutup kurungan. Enter. Okey, kita dapat. So kita tak payah dah buat macam satu-satu macam tadi. Apa yang kita boleh buat, kita double click dekat fill handle yang kita panggil fill handle. Nampak tambah warna hitam ni? Double click. Okey, kita ada problem. Problem dia adalah kat sini. Kenapa DNA? Kita tengok ini dah cantik, ini dah cantik, ini dah cantik, ini dah cantik, ini dah cantik. Tapi kenapa DNA? Okey. Kita check balik dekat formula kita kat sini. Okey. Kalau perasan, kita punya lookup array kita ni dia dah lari. Maknanya sekarang ni 14 ke 18. Maknanya sini 14 ke 18. So 15 ke 19 kat sini dah. C15 E19 kat sini dah. So dia menurun ke bawah. Sebab apa? Sebab kita tak lock dia punya table array. Okey, cara nak lock table array dia, kita highlight dekat formula ataupun double click, kita highlight. Kita tekan F4, F4. So biar dia ada keluar dollar sign macam ni. So bila dia dah keluar dollar sign ni, maknanya kita dah fixkan dia. Okey. Kita enter. Okey. Tak nampak perubahan, tapi kalau kita double click balik, kita akan dapat C. Bila kita tengok C14, C18 semua akan sama. Kita kena sama sebab kita nak fixkan dia kat sini. Kita nak biar dia kekal kat satu. Kita lookup dekat tempat yang sama. Kalau kita tak buat tadi, dia akan melirik ke bawah. So kita tak nak benda tu. Okey. Kita sambung pula dengan status pula. Okey. VLOOKUP. Okey. Kalau VLOOKUP status ni kita boleh buat kat sini ataupun dekat matematik atau dekat grade. Tapi sebab ini contoh approximate match, kita ambil dekat nombor lah. Koma.
Ctrl Shift kanan, Ctrl Shift bawah, koma, column index number 1, 2, 3. Kita ambil ketiga. Kita ambil approximate match true. Tab, tutup kurungan, enter. Okay, dapat gemilang. So, double klik macam tadi. Okay, sama juga. Kita tak tu. Kita tak fixkan dia. Okay, sekarang kita fixkan dia. Kita kunci dia. Kita lock dia. Okay, enter. Ini dia. So, kat sini anda boleh study lah. Mana-mana yang baru belajar VLOOKUP, kita boleh study kat sini. Kita tengok. Maknanya biarkan lookup. Yang paling penting ni, kita punya argument lookup array. Array kita kat mana? Okey, maknanya kat sini lah. Argument yang kedua ni. C14, E18. C14, E18. Okay. Perbezaan dia kat sini. Dekat column number dengan column index number. Sini kat 2, grade 2 sebab 1, 2. Yang ketiga, status sebab 1, 2, 3. Sebab tu kita letak 3. Okey. Okey, sekarang kita masuk ke contoh yang ketiga, iaitu contoh yang kita gabungkan ada padanan anggaran, approximate match dengan padanan tepat. Padanan tepat. Okey. Sekarang ni, okey, kita ada 3 table. Satu table kos barang. Satu lagi, table discount. Okey. Table kos barang ni, okey, dengan yang ketiga lah, ini kita punya tempahan lah. So, kita ada 7 tempahan. Yang dibuat ada nama-nama dia. So, barang yang dia tempah. Berapa unit yang dia tempah. So, yang kita nak cari sekarang, kos unit setiap barang ni. So, discount. Dan berapa total dia. Berapa total harga lepas diskaun yang kita nak bagi. Okey. Kita start. Kita start dengan kos dulu. Okey. So, bila kita nak cari kos, kita kena melibatkan dengan table kos barang ni. So, memang kita lookupkan dengan ini. Dengan gula ni. So, sini sebab sini pun ada gula, garam, semua segala. Okey. VLOOKUP. Kita ambil garam, table array, select ini. Jangan buat mistake macam tadi, sebab kita nak drag nanti F4, comma, column index number 1, 2. Okey, 2. False ke true. So kita ambil exact match. Yang ni sebab kita nak dengan text kan. So false. Tutup kurungan, enter. So double click, fill handle. Okey, kita dapat. Kita check. Garam 50 sen, betul. Tepung RM2.3, betul. Telur RM6, lada sulah RM7. Okey, ngam. Okey, sekarang kita nak cari diskaun dia. Okey, sekarang diskaun ni dia bergantung kepada kuantiti yang kita beli. Kalau dia beli 1 sampai 99, tak ada diskaun. Dia beli 100, kita bagi 10%. Dia bagi 300, kita bagi 15%. So 500 pun kita bagi 30%. So memang kita kena guna approximate match. Okay. Kita start. VLOOKUP. So kita kena lookupkan dengan unit dia. Sebab ini pun unit dia. Ini actually unit. Sekejap. Ini adalah unit. Okay, kuantiti dia lah. Okay. VLOOKUP. Kita lookupkan dengan unit dia. Berapa banyak dia beli. Berapa diskaun dia boleh dapat. Table array. Kita ambil yang sini. Mistake yang sama. F4 jangan lupa. Koma. Column index number 1, 2. So 2. Koma. Yang ni kita pakai approximate match. Sebab dia anggaran. Dia tak ada yang sama dengan dia punya dalam table kita. Tutup kurungan. Enter. Dapat 10%. Okay. Klik, double klik, fill handle. Ini dia. Ini makan dia. So, dia beli yang beli 200, dia dapat 15%. Betul tak? Sorry. Dia dapat 10% sebab 300 baru start 15%. So 500 dapat 30%. Ngam, 200 setengah dapat
10%. Ngam 5 dah. Okey, dia ni 50. Dia beli 50 je. So tak ada diskaun lah. Okey, sekarang kita nak cari jumlah dia. Berapa jumlah kos dia lepas diskaun. Okey. Kuantiti dia, unit dia darab dengan kos unit. Oh, lupa. Kita tambah dulu dengan kata. Okey. Tolak dengan berapa diskaun. Buka. Ini darab dengan kos unit, darab dengan diskaun. Untuk kurungan. So dapat 90. Fill handle. Itu dia. Inilah jawapan-jawapan dia. So dengan mudah, kita tak perlu pun buat satu-satu. Kita features fill handle ni boleh bantu kita. Okey, next kita akan masuk ke contoh yang keempat, contoh terakhir dalam video ni. Okey, VLOOKUP maklumat. Okey. Kita sini ada satu table maklumat staff. Ada nombor staff, ada nama, ada nombor telefon, email dan status. Okey, idea dekat sini kita isi nombor staff dan kita boleh keluar, kita extract maklumat dia satu row macam ni. Maknanya nama kita keluarkan, nombor telefon, email dan status. Okey, kenapa kita kena buat macam ni? Sebab sekarang ni table ni memanglah sikit. Kita boleh isi, kita boleh tengok, kita boleh refer macam tu je. Tapi kalau dengan nombor row yang lagi banyak, mungkin ada 1,000, 100,000, sejuta. Lepas tu, kalau ada kolom yang lagi banyak, so benda ni boleh jadi rumit. Kita boleh jadi serabut. Okey. So ini salah satu benda yang VLOOKUP boleh tolong kita. Okey, kita start. VLOOKUP, kita lookup pada lookup value kita ada nombor staff, table array. Okey, kita boleh pilih sini. Okey. Column index number 1, 2, nama pada kolom nombor 2, so 2. False exact match. Tutup kurungan, enter. Okey, Jamal. Okey, kita buat untuk nombor telefon pula. VLOOKUP tab nombor staff, koma. Okey. Kalau kita nak ulang-ulang duk highlight benda ni, agak satu buang masa jugalah. So kita ada cara dia. Cara dia, kita highlight kat sini dan kita bagi nama table ni, kita bagi kat dia. Contoh kita bagi maklumat staff MS. Okey. Enter. So kita namakan benda ni MS. So bila next kita boleh buat VLOOKUP lookup value nombor staff kita, koma, type MS tadi. So dia akan highlight terus. Okey, tab, koma, column index number untuk nombor telefon 1, 2, 3, exact match, enter. Okey. Kita buat untuk email pula, VLOOKUP lookup value kita masih kat sini. Table array. Oh, sorry. Kita dah ada. Saya pun lupa. Column index number 1, 2, 3. Sorry, 4. Koma. Okey. Kita buat yang sama juga. VLOOKUP. Okey. Mungkin ada kita boleh pun buat macam ni. Kita namakan satu sel pun boleh, tak ada masalah. Nombor sel mungkin kita boleh letak apa? Staff number. Staff num. Okey. Enter. Okey, so bila kat sini VLOOKUP lookup array kita st staff number kita dah dapat, koma, ms, koma, column index number yang ke 1, 2, 3, 4, 5, yang ke 5, ambil exact match, tutup kurungan, enter. So kita dah dapat maklumat ni. So kita test 1004, kita cari kamsiah, betul tak? Okey, keluar kamsiah 1005, keluar Hamidah. Okey. Saya kat sini nak bagi satu tips. Okey.
cara mungkin kita rasa macam susah lah, leceh kan nak type satu-satu kan. Mungkin 1106 leceh. So cara yang kita boleh buat kat sini adalah kita boleh buat apa kita panggil drop down list kat sini. Cara dia, klik dekat sel ni, pergi kat data, cari data validation, akan keluar macam ni. Kita pilih list, source, kita tekan, kita ambil kat sini, enter. OK, so dia akan keluar satu button kat tepi ni. So kita boleh pilih. Nampak tak? Kita boleh main kat sini. So maknanya kita tak payah type satu-satu, just kita boleh pilih je. Pilih ikut sukalah, ikut keperluan kita. Okay, so kalau ada sebarang pertanyaan boleh diletakkan pada komen dekat bawah. Dan sehingga kita bertemu lagi di video seterusnya. Terima kasih.